Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini agenda awani. Sistem perlindungan sosial merupakan suatu keperluan sebenarnya kepada mereka yang terlibat dalam semua sektor pekerjaan seperti pencen kepada pekerja kerajaan dan juga kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada pekerja dalam sektor swasta. Dan asas utama sistem ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi mengatasi masalah kemiskinan, bantuan keuangan dan juga jaminan masa hadapan. Pandemik pastinya memberi peringatan kepada kita sekali lagi bahawa kita perlu melakukan pembaharuan dalam sistem perlindungan sosial kita dengan segera, dan ini bukan suatu yang mudah dan juga tidak boleh berlaku dalam sekelip mata, tetapi ia perlu dimulakan sekarang. Jadi untuk bercakap dan juga berdiskusi berkaitan dengan sistem ini dan juga bagaimana untuk kita melihat kepada hari tua yang tidak miskin dalam kata mudahnya, kita bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Norma Mansor yang merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial dan juga Fellow Akademik di Universiti Sains Malaysia USM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, Prof, pertama sekali untuk kita melihat dua perkara. Hari ini pencara mula mengeluarkan KWSP dan juga bantuan on-off penjawat awam sempena Aidilfitri tidak lama lagi. Ada beberapa golongan tertentu yang perlu diberi keutamaan apabila kita merangka semula sistem perlindungan sosial. Apakah Prof boleh terangkan keadaan dan juga situasi semasa dalam keadaan kita melihat perkara ini? Terima kasih Saudara Ehsan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada pendengar semua. Ya, tepat sekali Ehsan. Selain daripada dua golongan yang disebutkan tadi, ramai lagi rakyat Malaysia yang mengalami cabaran semenjak COVID-19 dan juga banjir selepas itu, ya. Masalah atau perkara yang kita perlu bincangkan di Malaysia ialah apabila kita memperhatikan tentang perlindungan sosial, cara liputan perlindungan sosial di Malaysia ini ialah seolah-olah berada di dua pola, ya, iaitu mereka yang paling miskin ataupun miskin tegar ataupun miskin, ya. Kita mempunyai sistem perlindungan sosial yang agak baik, ya, yang agak baik. Dan di satu pihak sebelah kanan, ya, kalau kita saya sebutkan pada dua pola itu tadi, ialah golongan yang Ehsan sebutkan tadi, iaitu mereka yang berada di sistem pekerjaan sektor formal, ya, dan juga sektor kerajaan. Mereka mempunyai KWSP dan juga bagi penjawat awam ada pencen contohnya jika sekiranya selepas bersara. Tetapi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah yang merupakan yang boleh kita katakan 50%, ya, agak sesuai, ya, kalau kita anggarkan bahawa lebih kurang 50%. Mereka ini terdiri daripada golongan wanita yang tidak bekerja, mereka yang bekerja sendiri dan yang bekerja di dalam sektor formal tetapi mereka adalah pekerja tidak formal, seperti orang yang ada kontrak, ya, yang mengambil kontrak atau sebagai pekerja kontrak dalam sektor formal. Mereka juga tidak mempunyai perlindungan sosial ini, ya. Jadi golongan di tengah ini sebenarnya yang tidak mempunyai apa-apa jenis perlindungan. Jika sekiranya berlaku kemalangan atau berlaku sakit ataupun bila sudah tua, ya, mereka tidak mempunyai apa-apa jenis selain daripada persendirian ataupun kerajaan telah memperkenalkan secara voluntary atau secara sukarela, ya, pelbagai program untuk rakyat Malaysia menabung tetapi tidak mandatory. Dan kita tahu kalau tidak mandatory ini ramai juga, ya, yang mungkin disebabkan gaji terlalu kecil ataupun sebab-sebab tertentu gaji tidak menentu juga tidak dapat menabung, ya, atau tidak dapat menyimpan untuk menghadapi situasi apabila berlaku krisis, ya. Dan krisis atau risiko ini yang menyebabkan golongan-golongan walaupun mereka waktu biasa mempunyai pekerjaan tetapi sekiranya berlaku sedikit sahaja krisis, mereka terus berada dalam keadaan vulnerable, ya, di mana jika sekiranya tiada savings ataupun simpanan sendiri atau keluarga untuk membantu atau kerajaan yang membantu waktu itu, mereka tiada simpanan untuk
untuk mereka. Dan juga Datuk, daripada apa yang Datuk nyatakan tadi, dalam sesi sebelum ini Datuk ada mencadangkan supaya cukai dikutip daripada golongan berpendapatan tinggi dan boleh dilabur untuk tabung dana bagi membantu golongan berkenaan, dan ini antara cara untuk mewujudkan sistem bantuan sosial bagi bantuan golongan tua di masa depan. Mengapa ini sangat-sangat penting, Datuk? Apabila kita memperkatakan Ehsan tentang perlindungan sosial, ia tidak melibatkan kerajaan sahaja, ya. Ia melibatkan banyak pihak, termasuklah diri sendiri, ya. Diri sendiri, majikan dan juga keseluruhan rakyat sebenarnya, ya. Tetapi kerajaan perlu berbelanja untuk memberikan bantuan juga, ya. Malaysia bukan sahaja satu-satunya negara yang bertindak begini, banyak lagi ya negara-negara terutama negara maju lagi banyak perbelanjaan sosial yang mereka berikan atau bantuan diberikan apabila keadaan memerlukan. Oleh kerana itu kita perlu melihat kepada pendapatan negara, ya. Kita tidak boleh asingkan, ya, seperti juga kita buat personal budget, ya, perbelanjaan persendirian. Kita tidak boleh membezakan atau tidak membincangkan tentang pendapatan kita, ya, pendapatan negara. Jika sekiranya pendapatan negara kecil, bagaimana kerajaan akan memberikan bantuan atau memberikan perkhidmatan yang diperlukan apabila diperlukan? Itu yang saya sebutkan di dalam perbincangan kita sebelum ini, ya. Jadi negara kita mempunyai pendapatan ataupun sumber pendapatan yang sempit jika dibandingkan dengan perbelanjaan yang dibelanjakan. Umpamanya kita mempunyai subsidi yang berbentuk umum seperti subsidi minyak masak, makanan, ya, dan juga subsidi minyak petrol, ya. Walaupun sekarang ini kita subsidi diberikan lebih kepada yang biasa jika dibandingkan dengan premium, tetapi subsidi itu umum, ya. Semua orang, tak kira kaya miskin, sesiapa sahaja mendapat hasil ataupun mendapat manfaat subsidi tersebut. Sedangkan pendapatan kita adalah bersasar. Jadi ini adalah satu perbelanjaan negara yang kurang baiklah. Ya, seperti juga pendapatan kita. Kalau sekiranya pendapatan kita sempit tetapi kita belanja berleluasa, itu bukan satu perancangan keuangan yang baik, ya. Jadi contohnya kalau kita lihat, ya, saya bagi contoh supaya kita lihat apa yang saya sebutkan ini, ya. Pada tahun 2019 contohnya, ya. Cukai, ya, peratus cukai kepada GDP kita, kepada KDNK kita lebih kurang dalam 12%, ya, lebih kurang dalam 12%. Ini adalah rendah. Malah kita terendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, ya, iaitu dalam 21%. Malah kalau kita tengok kepada negara OECD umpamanya dalam 34-35%, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia mempunyai ruang sumber pendapatan yang terlalu sempit, ya, kerana cukai kita hanya bergantung kepada 12% daripada cukai sahaja, ya. Jadi kita boleh bayangkan, ya, bagaimana kita bergantung kepada perkara lain seperti hasil daripada cukai petroleum dan sebagainya, sebab cukai kita terlalu kecil. Itu maksud saya. Apabila kita nak memikirkan tentang perlindungan sosial yang lebih kukuh, ya, dalam negara kita perlu melihat kedua-dua belah, ya, iaitu kedua-dua pihak, iaitu dari segi pendapatan, iaitu bukan pendapatan individu sahaja tetapi pendapatan kerajaan maksud saya, ya. Kerajaan perlu melihat semula cara kita meletakkan cukai atau mendapat cukai, ya. Jadi contohnya apabila kita ada GST hari itu, ya, pendapatan cukai kita lebih tinggi, dekat dengan 14%, ya, 13.5 something peratus. Jadi ini menunjukkan bahawa sistem percukaian perlu dilihat semula sama ada cukai yang umum, ya, general type of tax seperti GST ataupun cukai pendapatan yang lebih progresif, iaitu mereka yang berpendapatan tinggi perlu memberikan cukai atau perlu dicukai lebih tinggi, kerana dengan cara itu sahaja
barulah kita boleh kerajaan boleh berbelanja tanpa menanggung defisit yang tinggi. Ya. Daripada Yes. isu yang Datuk bawakan, yang perjelaskan, saya rasa jelas apabila kita bercakap berkaitan dengan subsidi umum, pendapatan sempit dan juga pendapatan bersasar yang dinyatakan oleh Datuk. Tetapi Datuk, melihat kepada next step ataupun langkah seterusnya, bagaimana untuk kita relook, kita reform ataupun kita redesign sistem perlindungan sosial yang sedia ada, yang ada waktu ini? Seperti yang saya sebut tadi, Ihsan, satu dialog nasional perlu diadakan. Kita perlu lebihkan lagi perbincangan ini, ya. Kerana untuk mempunyai sistem perlindungan sosial yang kukuh, semua pihak mesti terlibat, ya. Semua pihak, individu, ya. Individu tidak boleh mengharapkan majikan sahaja, tidak boleh mengharapkan kerajaan sahaja. Kita juga kena bertanggungjawab untuk menabung. Kita perlu membezakan apa yang dianggap sebagai keperluan, apa yang dianggap sebagai kehendak, ya, dan cuba untuk menabung. Kerana sebenarnya kalau kita melihat kepada tabungan EPF, 23% yang keadaan biasa, ya, sekarang ini memang dikurangkan. Contohnya kalau 23% itu yang kita dipotong dari kita dan juga daripada majikan, itu sebenarnya tidak mencukupi, ya. Kita perlu menabung lebih daripada itu. So itu adalah dari segi individu. Dari segi majikan juga, kita perlu melihat bagaimana majikan juga boleh memberikan ataupun menyumbang ke arah ini, iaitu supaya bila apa yang saya sebutkan ialah apa yang saya ingin maksudkan yang paling asas, ya Ihsan, ialah semua rakyat Malaysia, setiap rakyat Malaysia perlu berada di dalam satu sistem sistem perlindungan sosial atau social safety net itu, ya. Jadi kita boleh mulakan sejak umur 15 tahun atau 18 tahun, di mana apabila kita mula bekerja atau umur 18, secara automatik, ya, secara automatik kita menabung ke dalam tabung EPF ataupun apa juga jenis tabung yang kita nak sebutkan tadi, ya. Yang menyebabkan kita boleh, jika sekiranya dalam life cycle kita atau apabila kita sakit atau kita hilang pekerjaan, umpamanya sok-sok mempunyai EIS sekarang ini, ya, iaitu Employment System Insurance pekerjaan, ya, di mana jika sekiranya berlaku atau sekiranya kita hilang pekerjaan, kita mendapat 80% dengan kadar yang menurun, ya, awal-awal bulan pertama 80%, sehingga kita mendapat pekerjaan, dalam masa 6 bulan, ya, apa yang dipanggil allowance mencari pekerjaan. So ini adalah untuk formal sector, tetapi sistem yang tidak self-employed juga, ya, perlu ada tabung yang sama. Sekarang ini kita tiada, ya, kita hanya ada untuk sistem yang formal. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau setiap orang yang berumur 15 tahun atau 18 tahun menabung ke dalam sistem itu, ya, sama ada jika sekiranya berlaku injury ataupun menabung untuk hari tua ataupun menabung jika sekiranya berlaku krisis dan sebagainya. Maka jika sekiranya berlaku krisis lagi, insya-Allah, ya, kita telah mempunyai tabungan, ya. Kerana sekarang ini, Ihsan, secara tidak sedar, ya, kita tidak sedar sebenarnya. Apabila berlaku Asian Financial Crisis 1997, kita tiada SIP itu, ya, kita tidak ada sistem insurans pekerjaan. Jadi wang untuk membelanjakan, ya, kepada orang yang hilang pekerjaan, di mana kita menampung, ya, syarikat-syarikat supaya syarikat-syarikat besar dan syarikat supaya mereka tidak membuang pekerjaan, ya. Kerajaan terpaksa mengeluarkan duit yang begitu banyak, ya. Tetapi sejak tahun 2018, ya, 2018, kita telah mempunyai SIP. Jadi mereka yang berada di dalam sistem formal, kerajaan tidak perlu mengeluarkan wang kerajaan apabila mereka hilang pekerjaan, kerana mereka dapat 80% daripada gaji mereka untuk bulan pertama, 60% bulan yang kedua dan sebagainya sehingga 6 bulan, ya. Jadi sekurang-kurangnya tabungan itu yang telah kita kutip itu, kita telah melabur dan fund itu telah berkembang, ya. Jadi tidak perlu datang daripada
kerajaan. Kerana itu adalah sumbangan daripada individu atau employee dengan employers atau pekerja dengan majikan. Jadi itu maksud saya. Jika kita sama-sama menabung, kita sama-sama menabung, terutamanya, tapi bila kita bercakap sekarang ni Ehsan, susah sikit ya, sebab keadaan amat mencabar sekarang ya, barang pun mahal, gaji pun belum naik, setengah tu dipotong gaji, setengah tu masih dibuang kerja, belum bekerja, sukar sebenarnya. Tapi kalau kita tu tidak bercakap sekarang, nanti kita lupa, kita cepat lupa. Habis saja, contohnya kalau ekonomi meningkat dan kita semua dah dapat pekerjaan, kita semua berada di tahap yang rasa selesa, ya, kita dah lupa ni Ehsan. So ini adalah masa yang amat sesuai. Saya amat bangga ya bahawa kita semua memperkatakan tentang perlindungan sosial ini kerana supaya kita jangan lupa. Walaupun kita tak ada kemampuan sekarang, insya-Allah apabila ekonomi telah bertambah baik, ya, kita ada kerjaan, kita boleh menabung balik. Tapi masalahnya Ehsan, kalau mengikut EPF, kita perlukan ataupun mengikut perkiraan EPF, ya, kita perlukan apabila umur bersara 55 atau 60 itu, kita perlukan 240,000 untuk kita mendapat pendapatan semasa bersara RM1,000 sebulan jika sekiranya kita hidup 20 tahun selepas bersara. Datuk Sekarang ini masalahnya, masalahnya sekarang ini 50% daripada pengumpul atau penyimpan KWSP mempunyai 10,000 dan kurang dalam simpanan mereka. Itu kerisauannya Datuk. Datuk nyatakan kita perlu bercakap sekarang dan kita perlu mulakan sekarang walaupun ia tidak akan berlaku esok, tapi sekurang-kurangnya kita dah mencetuskan sesuatu perkara. Tetapi Datuk, itu bila kita bercakap berkaitan dengan formal, mereka yang ada KWSP, yang ada pencen dan sebagainya, advokasi juga penting kepada golongan-golongan yang mungkin berniaga ataupun yang tidak mendapat sumber pendapatan yang tetap, tidak ada SIP dan sebagainya. Bagaimana perkara ini perlu diterjemahkan Datuk supaya semua rakyat Malaysia dapat ada perlindungan sosial itu untuk individu, tak kiralah berada dalam sektor mana sekalipun walaupun tidak bermajikan. Itu yang saya maksudkan tadi Ehsan, that setiap rakyat Malaysia perlu berada di dalam satu sistem perlindungan sosial, ya, diwajibkan maksud saya. Kita selama ini mempunyai sistem perlindungan sosial yang berasaskan kepada pekerjaan. Itu masalahnya. Is employment based social protection, ya. Malah ini berlaku juga di Eropah semasa Bismarck di Germany, ya, tetapi mereka telah berubah, mereka telah merangkumi atau telah memperbarui, ya, memperkukuhkan sistem perlindungan sosial mereka dan tidak hanya melihat kepada pekerjaan ataupun is no longer telah berpindah atau berganjak daripada employment base semata-mata. Dia mestilah berpandukan kepada individu, setiap individu, bekerja atau tidak bekerja. Kerana kalau kita kata kepada self-employed saja, bagaimana dengan housewives? Ya, bagaimana dengan suri rumah? Ya, mereka tidak termasuk juga. Itu yang saya maksudkan. Setiap rakyat Malaysia, bila mereka berumur 15 tahun atau 18 tahun, diwajibkan atau secara automatik berada dalam satu sistem perlindungan sosial. Tidak susah kita nak lakukan ini, Ehsan. Sebab kita adalah, negara Malaysia adalah satu-satunya negara yang tak banyak negara di dunia yang mempunyai kad pengenalan ataupun MyCard. Jadi kita boleh mewajibkan bagi mereka yang berpendapatan rendah, kerajaan boleh melabur bagi pihak mereka. Menabung ya, bagi pihak mereka. Tetapi bagi mereka yang mempunyai pendapatan, jika sekiranya pendapatan mereka kecil, mereka menabung jumlah yang kecil. Jika sekiranya mereka berpendapatan besar, mereka menabung dengan pendapatan yang lebih besar. Itu yang dipanggil sebagai social insurance ataupun social security.
Ya, insurans itu ada beza sikit dengan EPF, walaupun EPF pun dalam sistem insurans juga, ya. Kerana sistem insurans ini dia akan menggarantikan atau insure diri kita apabila kita berlaku kemalangan. Contohnya macam kita ambil insurans kereta lah, ya. Kita ambil insurans kereta. Bagi kereta yang kecil, insurans dia murah. Bagi kereta yang sisi dia besar, insurans dia tinggi, kan? Jadi, apabila berlaku kemalangan kepada kereta yang kecil ini, walaupun dia bayar sikit, tapi sebenarnya pampasan yang dibayar ke atas itu adalah besar. Ya, kerana bergantung kepada aksiden itu, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa ada cross subsidization, ya. Ada saling membantu di situ. Apabila berlakunya, walaupun tabung, kalau kita sendiri menabung, kita tak cukup, ya. Tapi sekiranya ada dalam satu kumpulan ataupun kita panggil, kita poolkan kita punya resources, ya. Tetapi kita kongsi risiko itu tadi, ya. Itu yang dianggap sebagai insurans itu. Itu yang saya sebutkan bahawa jika kita mandatkan, ya, semua rakyat Malaysia mestilah berada dalam satu sistem di mana mereka perlu menabung jika mereka mampu dan mengikut kemampuan mereka. Ini adalah cara di mana apabila berlaku kesusahan seperti COVID-19 ini, ya, walaupun kerajaan perlu, kerajaan masih tetap perlu. Kerajaan tidak boleh lepas tangan apabila berlaku sesuatu krisis. Itu memang tanggungjawab kerajaan. Tetapi sekurang-kurangnya kerajaan hanya membantu mereka yang betul-betul memerlukan ataupun menampung apa yang telah ada. Tapi kalau kita kosong, contohnya kita tak ada SIP tadi, ya. Kalau kita tak ada SIP itu kita kosong. Jadi ramai lagi, banyak lagi wang yang perlu dibelanjakan, ya. Terutama apabila kita memperkatakan tentang persaraan, ya. Kita memperkatakan tentang pendapatan semasa bersara. Ya. So kalau ya, Datuk, mungkin ini kita ada kurang lagi pada 1 minit lagi, Datuk, sebelum kita berakhir. Saya rasa banyak input dan informasi yang saya dapat daripada Datuk. Tetapi hari ini adalah hari pengeluaran wang simpanan KWSP dibenarkan. Bagaimana untuk kita memantapkan sistem perlindungan sosial ini selepas ini, dan juga apa nasihat Datuk terutamanya kepada mereka yang ketika ini sangat memerlukan, tetapi dalam masa yang sama perlu memikirkan juga masa depan dan juga bagaimana hari tua mereka nanti. Terima kasih, Ehsan. Dalam setengah keadaan mungkin ini tidak dapat dielakkan, ya, Ehsan, pengeluaran mereka untuk pengeluaran KWSP ini mungkin tidak dapat dielakkan. Kita perlu faham juga ada keadaan-keadaan atau orang-orang mungkin ramai di luar sana yang memang amat memerlukan bantuan ini atau memerlukan wang simpanan mereka ini. Tapi kita ingat, ya, bahawa apabila kita mengeluarkan itu adalah kita mengeluarkan tabungan kita, ya. Jadi kita kurang tabungan kita campur dengan compounded interest itu untuk masa hadapan kita, ya. Jadi kita apabila keadaan dan apabila kita mengeluarkan pengeluaran itu diharapkan digunakan kepada keperluan yang memang diperlukan, ya. Jadi kalau tidak, masukkan balik dalam tabung, atau jika sekiranya ada juga yang mungkin nak menabung di tempat lain yang mungkin mendapat faedah yang lebih tinggi. Kalau itu berlaku mungkin tidak terlalu menyusahkan apabila memikirkan tentang tabungan, ya. Tetapi jika sekiranya tidak perlu diperlukan, tidak perlu dikeluarkan, ya, kerana kita mesti ingat, ya, mungkin walaupun kalau kita melabur cara lain, pendapatan ataupun dividen itu lebih tinggi, kita perlu ingat bahawa KWSP ini dia punya dividen itu konsisten, ya, over time, ya. Pernah berlaku dulu ada satu masa apabila kerajaan membenarkan tabungan dikeluarkan, ramai juga orang mengeluarkan dan mereka pergi kepada tabungan lain, tapi bila tiba-tiba mereka sedar bahawa KWSP punya dividen adalah lebih baik, ya. So, dan satu lagi pesanan saya ialah apabila keadaan telah pulih, ya, dan ekonomi dan pekerjaan kita dapat semula dan sebagainya, boleh tambah KWSP punya tabungan itu, ya. Kita boleh tambah balik
Dan kita juga boleh sebenarnya minta potongan yang lebih tinggi untuk diri kita. Kalau mungkin untuk employer tu satu cerita lain lah ya. Ya. Tapi untuk diri kita, kita juga boleh tambah lagi ya. Kalau kerajaan kata 11%, saya nak tambah 2% lagi pun boleh. Kalau kerajaan kata 9% atau sebagainya ya, kita boleh tambah lagi. Dan saya harap tabungan itu ditambah ya supaya kita tidak menyesal lah apabila hari tua nanti. Ya, jangan menyesal di hari tua bagi kata Datuk, tetapi cadangan dan juga info yang Datuk nyatakan tadi, supaya cadangan dan juga mandat bermula usia 18 tahun, kita menyimpan dan juga menabung diwajibkan untuk semua rakyat Malaysia, harus diambil perhatian khusus untuk memastikan kita tidak miskin di hari tua. Terima kasih saya ucapkan Profesor Emeritus Datuk Norma Mansor, Pengarah Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial dan Fellow Akademik USM, kerana bersama-sama dengan Esra Awani ketika ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Saya Ihsan Dahlia.